Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda semua. Bertemu lagi kita dalam YouTube. Sidang hadirin, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh kelompok Melayu murtad dan juga musuh-musuh Islam yang menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam. Antara soalan yang biasa dikemukakan ialah Nabi kamu Muhammad diutuskan sebagai penghukum, menjatuhkan hukuman orang yang bersalah. Dan pada hakikatnya tercatat dalam sejarah, Nabi kamu Muhammad telah pun menjatuhkan hukuman rejam sampai mati kepada Ma'iz, dan telah menjatuhkan hukum potong tangan pada orang yang mencuri. Sedangkan Jesus memberikan kemaafan kepada orang yang bersalah. Seandainya anda berada di sekolah, ada dua guru pengawas. Seorang guru pengawas yang merotan anak murid apabila didapati bersalah. Manakala seorang lagi, apabila mendapati anak muridnya bersalah, diberikan kaunseling, diberi dipujuk dan diberi tunjuk ajar. Mana satukah di antara guru pengawas yang anda suka? Pastinya ramai yang akan berkata, saya lebih suka pada guru pengawas yang tidak menghukum. Demikian juga dalam hidup ini. Siapakah yang kamu suka untuk ikuti? Orang yang menjatuhkan hukuman kepada manusia yang bersalah seperti mana Muhammad, ataupun orang yang memberikan kemaafan kepada orang bersalah seperti mana Jesus? Dan kebanyakan mereka mengambil ayat dalam Al-Quran, beberapa ayat tentang hudud, hadis tentang hudud, ya. Saya ambil contoh dalam surah Al-Maidah ayat 38 disebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini antara ayat dalam Al-Quran sebagai contoh bagaimana tegasnya Islam memberikan hukuman pada orang yang bersalah. Sedangkan Jesus, ketika mana ada orang yang datang berzina, dibawa oleh seorang Parsi kepada beliau untuk menguji sejauh mana Jesus ingin mengikut ajaran Taurat ataupun tidak. Lalu Jesus memberikan kemaafan dengan cara beliau berkata, siapa di kalangan kamu yang tidak pernah melakukan dosa, dialah orang yang pertama perlu merejam wanita ini. Seorang demi seorang meninggalkan wanita tersebut sebab tidak ada seorang pun yang bebas daripada dosa. Lalu Jesus berkata, anda boleh rujuk dalam John chapter yang ke-8, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Jesus said, I do not condemn you either. Go, but do not sin again. Lalu Jesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai daripada sekarang. Jadi, di sini jelas bahawa Nabi kamu Muhammad menjatuhkan hukuman, sedangkan Jesus memberikan kemaafan. Sedang pendengar sekalian, bagaimanakah untuk kita menyanggah kenyataan ini? Pertanyaannya perlu kita fahami bahawa ayat dalam John chapter yang ke-8 ayat 7 hingga ke-11 ini yang menyatakan kisah seorang wanita yang berzina dan dihadapkan pada Jesus. Orang ramai menuntut supaya dijatuhkan hukum rejam. Ramai ilmuwan Kristian nyatakan bahawa ayat ini tidak wujud dalam manuskrip yang awal, ya. Ia adalah merupakan tambahan yang berlaku kemudian hari, ya. Sebab dalam manuskrip yang awal 300 tahun yang pertama tidak wujud ayat ini. Ia merupakan tambahan. Nak gambarkan bahawa ada ramai scholar ataupun ilmuwan Kristian yang menolak ayat ini, menyatakan ayat ini adalah merupakan ayat tambahan. Jadi anda tidak boleh menjadikan ayat ini sebagai hujah untuk diri anda. Dan untuk makluman anda semua, banyak ayat-ayat dalam Bible yang dikaji oleh ilmuwan Kristian menegaskan bahawa ayat ini merupakan tambahan-tambahan dalam Bible yang datangnya kemudian. InsyaAllah dalam part yang lain nanti kita akan bicarakan tambahan-tambahan baru dalam ayat-ayat dalam Bible.
Kembali pada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini ada banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang undang-undang, hukum hakam dan sebagainya. Perlu kita lihat kenapa adanya perkara ini. Yang pertama, wujudnya syariat dan perundangan dalam agama Islam, bahkan dalam dunia keseluruhannya, adanya sistem dan peraturan adalah untuk memastikan wujudnya kedamaian dalam sebuah negara yang ada di muka bumi ini. Kerana dengan undang-undang dan peraturan, maka orang akan mengikuti peraturan yang dah ditetapkan. Sekiranya peraturan dan undang-undang tidak wujud, masyarakat akan hidup dalam keadaan cacah marbah tidak teratur. Jadi kewujudan peraturan dan undang-undang sebenarnya adalah untuk memastikan kedamaian sesebuah negara. Maka dengan adanya peraturan ini akan memastikan kedamaian negara tersebut. Yang kedua, hukuman adalah diberikan untuk mereka yang melanggar peraturan ataupun undang-undang. Apakah adil? Orang ramai mengikuti undang-undang, tetapi orang yang melanggar undang-undang dibiarkan begitu saja. Ini berarti bahawa hukuman adalah disediakan untuk mereka yang melanggar undang-undang bagi memastikan bahawa manusia sentiasa mengikuti peraturan agar hidup dalam keadaan aman dan seterusnya. Yang ketiga, peraturan dan perundangan ini bukanlah untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Ya? Kalau anda tidak bersalah, kena bimbang pada peraturan dan perundangan. Hukuman adalah diberikan untuk mereka yang melakukan kesalahan. Jadi orang yang tidak melakukan pelanggaran undang-undang tidak perlu merasa bimbang dengan peraturan ini. Yang keempat, adanya peraturan, sistem dan perundangan ini adalah menggambarkan kesyumulan, kesempurnaan agama Islam yang mencakupi seluruh bidang kehidupan manusia. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 53. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku kurniakan nikmatku ke atasmu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku rada Islam itu sebagai agama kamu. Abu Ala Al-Maududi dalam menafsirkan ayat ini, wa raditu lakumul Islam madinah, aku rada Islam itu sebagai agamamu, iaitu Islam sebagai cara hidup, sebagai way of life yang membuktikan bahawa seluruh kehidupan kita ini diaturkan dengan sistem dan peraturan yang telah pun diaturkan oleh Al-Quran. Dan inilah yang kita iktirafkan, kita ikrarkan dalam solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan pemilik alam ini. Jadi, sidang pendengar sekalian, sistem dan peraturan yang ada dalam Islam ini menggambarkan kesyumulan Islam. Sebab itulah kalau kita perhatikan, dalam Islam, kita ada sistem ibadat dalam Islam, hubungan kita dengan Allah SWT. Kita ada sistem muamalat dalam Islam, hubungan kita sesama manusia. Kita ada sistem munakahat, sistem sosial, sistem politik ataupun siasat, hukum jenayat, sistem keadilan, sistem pentadbiran dan pengurusan yang merangkumi setiap sudut kehidupan manusia. Sebab itulah ketika mana ada seorang Yahudi yang cuba untuk mempertikaikan, memperlekehkan ajaran Islam. Wahai orang Islam, apakah Nabi kamu mengajar kamu masuk tandas? Soalan ini sebenarnya adalah untuk memperlekehkan umat Islam. Apakah Nabi diutuskan untuk mengajar kamu masuk tandas? Lalu sahabat ini menyadari soalan ini adalah soalan untuk memperlekehkan. Dan beliau berkata pada Yahudi ini, benar, bahkan lebih pada itu, Nabi kami mengajar semua perkara yang diperlukan oleh umat Islam. Inilah uniknya Islam. Inilah uniknya Islam, bahawa tidak ada mana-mana agama yang ada di seluruh dunia ini yang selengkap, yang sesempurna ajaran Islam. Sebab itulah ditekankan oleh Abu Ala Al-Maududi, Islam as a way of life. Islam ini sebagai satu cara hidup. Daripada kita bangun sampailah kita bangun kembali, kita perlu rujuk pada Islam. Daripada kita
bekerja, mencari rezeki, kita melakukan aktiviti harian kita, bersukan dan sebagainya, kita beribadat, kita bersama anak-anak, kita bersama dengan keluarga, kita bersama dengan masyarakat, semuanya diaturkan oleh ajaran Islam. Ini menggambarkan kesempurnaan Islam. Bahkan dalam sistem perundangan dan juga pentadbiran negara juga diaturkan oleh ajaran Islam. Oleh itu, kenyataan yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, ia memang tepat adanya perundangan dan sistem ini. Dan ia adalah untuk memastikan keamanan berlaku dalam sebuah negara. Bukan hanya sistem perundangan yang diaturkan oleh Islam, tetapi setiap sudut kehidupan manusia ini diaturkan oleh Islam. Itu sudut bagaimana kita menjelaskan Nabi Muhammad menjatuhkan hukuman. Namun demikian, apakah benar? Apakah benar Jesus hanya menganjurkan kemaafan bagi mereka yang melakukan kesalahan? Tidak ada undang-undang dalam Bible ataupun dalam ajaran Jesus? Kita perhatikan. Saya akan jelaskan dalam video akan datang. Apakah ajaran Kristian, apakah Jesus tidak memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan? Untuk itu, kita jumpa lagi melihat penjelasan apakah kenyataan Bible tentang perkara ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.